3 yang bertajuk takwa itu kemuncak ketinggian. Takwa itu ialah kemuncak ketinggian. Ni tajuk malam ni. Hadisnya berbunyi, qala al-musannifu rahimahullah subhanahu wa ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fi daraini amin. Hadis ke-23, takwa itu kemuncak ketinggian. An Yazid bin Salamat al-Ju'fi radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah inni sami'tu minka hadithan kathira akhafu an yunsiyani awalahu akhiruhu fahadithni bi kalimatin takunu jima'an faqala ittaqillah fima ta'lam akhrajahu Tirmidzi wa zada razinun wa'mal bihi. Artinya daripada Yazid bin Salamah al-Ju'fi radhiyallahu anhu berkata, aku berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa aku sangat banyak mendengar hadis daripada engkau dan aku takut bahawa yang kemudiannya melupakan yang pertamanya. Maka beritahukan kepadaku wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan satu kalimah yang ringkas sekali sebagai kesimpulan daripada segala yang aku dengar. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bertakwalah engkau kepada Allah pada barang yang engkau ketahui. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Dan di dalam riwayat Razin, dan hendaklah engkau mengamalkan dengan ilmu yang telah engkau dapati. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala sekalian, hadis ini memberi satu gambaran kepada kita tentang satu kesimpulan, satu ringkasan berkaitan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataupun kesimpulan di sebalik apa yang kita amalkan di dalam Islam, sehingga apa yang disebutkan ini memberi gambaran ringkasannya kepada kita semua. Kerana ada seorang sahabat, iaitu Yazid bin Salamah, bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan hadis yang terlalu banyak. Dia dengar hadis terlalu banyak. Lalu bila mana terlalu banyak, takut-takut lupa. Dan aku takut bahawa kemudian melupakan yang pertama. Bila mana banyak sangat, yang dah lama-lama tu jadi lupa. Ingat yang baru, yang lepas jadi lupa. Macam kita belajar malam ni, hak lepas dia jadi lupa. Sahabat ada yang tanya Nabi, takut-takut yang lama-lama tu jadi lupa lah. Pasal banyak sangat hadis Nabi tu. Betul banyak kan? Ribuan hadis, ratusan ribu hadis. Maka kata Yazid bin Salamah, dia kata, beritahukan kepadaku wahai Rasulullah dengan satu kalimah yang ringkas sekali, yang mana kalimah tersebut merangkumi hadis-hadis yang terdahulu dan hadis yang sekarang ini, merangkumi kesimpulan secara keseluruhan hadis-hadis Nabi. Ataupun dengan kata lain, kesimpulan ini merangkumi kehidupan kita semua beragama. Lalu Nabi pun bagi satu kesimpulan yang ringkas untuk kita semua, untuk sahabat-sahabat ridwanullahu alaihim ajma'in, dan umum kepada kita semua, tentang satu ringkasan yang merangkumi semua hadis-hadis Nabi, merangkumi semua cara hidup dalam Islam ini,
Lalu Nabi bagi tahu, ittaqillah fima ta'lam. Bertakwalah engkau kepada Allah pada barang yang engkau ketahui. Hendaklah kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala tentang apa yang telah kamu pelajari, tentang apa yang kamu telah ketahui. Takwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat Razin, dia kata hendaklah engkau mengamalkan dengan ilmu yang telah engkau dapati. Maknanya tak nak bagi lupa yang lepas-lepas tu, kena cara macam mana? Kena beramal. Jangan belajar, tinggal. Belajar, tinggal. Tak beramal, dia jadi lupa. Tetapi kalau kita belajar, kita beramal, yang lama tu jadi ingat. Dia jadi sebati dengan diri kita, sebati dalam kehidupan kita. Pasal apa? Pasal kita beramal. Satu ketika lain, kalau kita tengok dalam riwayat hadis yang berbeza, berkaitan dengan ada sahabat bertanya berkaitan dengan satu wasiat, datang kepada Nabi SAW. Sahabat dia kata, tolong wasiatkan kepada kami ya Rasulullah dengan satu wasiat, dengan satu pesanan yang pendek lagi padat. Pendek, dalam pendek, padat pula, merangkumi semua perkara. Walaupun pendek tapi merangkumi banyak perkara dalam tu. Lalu Nabi bagi tahu, aku berwasiat akan kamu supaya sentiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendengar serta taat kepada pemimpin, sekalipun yang memimpin kamu itu hanya seorang hamba. Ada Nabi bagi tahu macam tu. Nabi kata macam mana? Nabi kata, usikum bi taqwallah azza wa jalla was-sam'i wat-ta'ah wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira fa 'alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin addu 'alaiha bin nawajizi wa iyyakum wa muhdatsatil umuri fa inna kulla bid'atin dalalah. Nabi wasiat. Ada sahabat tanya Nabi, lalu Nabi wasiat. Nabi kata, aku wasiat akan kamu supaya sentiasa bertakwa kepada Allah dan pada masa yang sama mendengar serta taat kepada pemimpin-pemimpin. Arahan pemimpin kena doa, kena dengar, kena taat. Tapi jangan pegang lagi ni. Jangan semua benda kita taat. Pasal apa? Pasal ketaatan pada makhluk tak sama dengan ketaatan kepada Allah dan Rasul. Kita mengaji dah sebelum ni. Ketaatan kepada Allah dan Rasul, ketaatan yang mutlak, tak boleh berbelah bagi. Tetapi ketaatan kepada makhluk, walaupun ia pemimpin tertinggi kita, maka ketaatan itu bersyarat, tidak mutlak. Sebab tu Nabi bagi tahu, selain daripada bertakwa kepada Allah dan mendengar serta taat kepada pemimpin, sekalipun yang memimpin kamu itu hanya seorang hamba, walaupun yang memimpin itu hamba, sesungguhnya sesiapa yang panjang umur daripada kamu pasti akan melihat perselisihan yang banyak. Maka hendaklah kamu berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah para khulafa'ur rasyidin al-mahdiyyin, iaitu khalifah-khalifah yang mengetahui kebenaran dan mendapat pimpinan ke jalan yang benar. Dan gigitlah sunnah-sunnah itu, kata Nabi, dengan gigi geraham, dan jauhilah perkara yang baharu, iaitu perkara bid'ah, iaitu bid'ah dalalah yang diada-adakan. Kerana sesungguhnya tiap-tiap bid'ah, iaitu bid'ah dalalah itu adalah sesat. Ni Nabi bagi pesanan kepada kita, supaya kita jadikan rujukan dalam kehidupan kita, supaya kita tidak sesat. Antara kesimpulan yang paling asas sekali, kata Nabi, iaitu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
dalam bab kita duduk bawah kepimpinan mana-mana kepimpinan, maka dengar dan taatlah kepada pemimpin-pemimpin kita selagi mana pemimpin itu taat kepada Allah dan Rasul. Itu syarat nak taat pada pemimpin, mesti kita kena tengok pemimpin tersebut ialah pemimpin yang taat pada Allah dan Rasul. Kalau dia bagi arahan bercanggah dengan perintah Allah dan Rasul, wajib taat tak? Dia bagi arahan bercanggah dengan ketetapan Allah dan Rasul, bercanggah dengan Quran dan hadis, maka haram taat kepada pemimpin. Ambil kaedah la ta'ata bi makhluqin fi maksiatil khaliq. Jangan taat, haram taat kepada pemimpin dalam bab maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan maksud bila mana pemimpin bagi arahan kepada kita bercanggah dengan hukum Allah, bercanggah dengan Quran dan hadis, maka haram kita taat dan terus bagi sokongan kepada mereka, hukumnya haram. Kita bagi sokongan kepada pemimpin yang bercanggah membawakan mereka itu dengan hukum hakam Allah Subhanahu wa taala. Haram taat. Bahkan ketaatan tersebut masuk dalam bab ketaatan yang batil ketika itu dan dihukumkan sebagai salah satu dosa-dosa besar. Tu kena berhati-hati. Saya sebut bab kepimpinan sikit ni tuan-tuan dengan sebab kita ni diambang pemilihan jawatan-jawatan di peringkat cawangan, di peringkat kawasan, di peringkat negeri, di peringkat negara kita ni tak lama ni. Sebab tu saya sebut supaya kita ni tidak salah memberi sokongan, tidak salah memberi dokongan kita kepada pemimpin-pemimpin kita, supaya kita betul-betul pilih pemimpin itu, pilih pemimpin yang bertepatan dengan perintah Allah dan Rasul. Nak macam tu tuan-tuan. Tujuannya supaya kita selamat dunia, selamat akhirat. Dengan sedikit pun tidak ada kepentingan keduniaan, pangkat darjat yang kita nak pertahankan. Yang kita nak pertahankan bila mana syarat Allah dan Rasul, maknanya kita nak pertahankan agama, nak pertahankan keadilan. Pasal apa nak pertahankan keadilan? Allah Ta'ala sebut i'dilu, berlaku adillah kamu, huwa aqrabu littaqwa. Ya, keadilan itu lebih hampir kepada takwa. Nabi sebut takwa mula-mula sekali. Dalam bab kita menguruskan kehidupan kita ni, kena melakukan keadilan. Tidak ada keadilan yang lebih tepat kecuali keadilan yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran dan hadis. Panduan yang lebih sempurna bagi menyelesaikan masalah umat, masalah masyarakat, kecuali kita merujuk kepada Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, baru dia jadi adil. Kalau tak nama adil walaupun nama keadilan, tak nama amanah walaupun nama dia amanah, tak jadi amanah kalau ianya bercanggah dengan Quran dan hadis. Kena faham ni tuan-tuan, jangan buat-buat tak faham dalam bab ni. Kalau bercanggah dengan Quran hadis, walaupun nama keadilan, dia tidak akan jadi keadilan. Kalau bercanggah dengan Quran dan hadis, walaupun nama amanah, dia tidak akan jadi tak akan jadi amanah. Pasal apa? Pasal amanah ni salah satu daripada sifat wajib bagi Rasul. Sebab tu syarat kita tadi sebut dah, syarat pemimpin taat pada Allah dan Rasul, maka wajib kita taat. Tak taat, haram kita bagi sokongan. Sokong juga, maka kita sekongkol dengan kezaliman yang dilakukan. Bila mana sekongkol dengan kezaliman, Allah Ta'ala bagi amaran kepada kita, wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Jangan kamu cenderung kepada mana-mana kezaliman. Jangan cenderung, tak boleh. Cenderung pun tak boleh. Kalau melakukan kezaliman, lagi tak boleh. Cenderung pun tak boleh dah. Kalau cenderung juga, Allah Ta'ala amarankan kepada kita, tegaskan kepada kita, fatamassakumun nar, kamu akan dijilat, disambar oleh api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ini yang paling kita takut. Sebab tu kita cerita Islam, tuan-tuan. Kita cerita keadilan itu ada pada mana? Ada pada Islam. Pada nilai-nilai keagamaan ini, tuan-tuan. Jadi kita tengok pada perbahasan kita. Keterangan takwa merupakan intisari dari segala perkataan yang mengandungi suruhan melaksanakan kebaikan dan mengandungi tegahan dari melaksanakan kejahatan. Itu takwa. Takwa ni kesimpulan daripada perintah Allah Ta'ala suruh buat segala perintahnya, dan larangan Allah Ta'ala suruh tinggal segala larangannya itu. Itu takwa dia panggil. Maknanya buat yang disuruh, tinggal yang dilarang. Jangan sejalan sekali. Yang disuruh pun buat, yang dilarang pun buat juga. Ini masalah dia panggil. Suruh solat dah. Suruh imarah masjid pun imarah dah. Tapi pada masa sama, benda-benda terlarang pun buat juga. Ini tak betul. Banyak benda-benda terlarang ni kan. Allah Ta'ala suruh tutup aurat, tutup dah. Tapi pada masa sama, tapi banyak lagi yang tak tutup aurat kan. Allah Ta'ala suruh solat dah. Masa solat tutup elok, tutup aurat. Pakai telekung, macam-macam jenama, macam-macam nama hari ni. Telekung, tudung, telekung ke tudung? Telekung Siti Khadijah. Masyhur tengok duduk dalam apa ni, apa panggil go shop, duk jual apa ni, jual dengan cara online. Bagus tu, tak kira atas nama. Telekung Siti Khadijah ke, telekung Siti Hawa ke, tak kira je nama apa, janji telekung tudung yang luluh puspakum syar'i dah. Nama tu letak tepi, jenama letak tepi. Yang penting mula-mula sekali luluh ataupun tidak puspakum syar'i dia. Harga mahal, harga murah, buruk ke, dah lusuh ke, hak tu letak tepi. Yang penting luluh tak bila mana kita pakai puspakum syar'i dia. Mana puspakum syar'i? Pertama sekali tak nampak warna kulit. Yang kedua tak nampak susuk tubuh badan. Yang pertama tak nampak warna kulit, tak nampak aurat kita kat dalam tu, warna kulit kita kat dalam tak nampak. Orang tak boleh kenal pasti warna apa ni, tak tahu. Yang kedua, orang tak boleh kenal pasti susuk tubuh badan. Ukuran tubuh badan kita ni atas berapa, tengah berapa, bawah lagi berapa, bawah lagi berapa. Tu nak suruh dulu puspakum syar'i. Tapi kalau harga mahal, tiba-tiba masa pakai dia menampakkan susuk tubuh badan, dia ikut susuk tubuh badan, dia ikut tubuh badan kita. Luluh dah ni? Tak luluh. Walaupun tak nampak warna kulit, tak luluh dia panggil. Tak lulus. Kalau macam ni lulus ni. Kecuali dua tempat je hak boleh nampak susuk tubuh badan. Yang pertama kepala, yang kedua bahu. Nampak belakang ni, mu tengok muslimah, tengok kaum ibu, kepala dengan bahu nampak susuk masing-masing. Lain tak nampak kan, berlabuh besar. Nak macam ni, macam ni dalam solat dan di luar solat. Ni saya nak sentuh tadi, nilai takwa ni jangan kita jaga dalam ibadah saja. Di luar solat, di luar masjid, di luar ibadah kadang-kadang terbabas. Masa bila? Masa nak pergi kenduri kahwin, masa ada keramaian walimatul urus kat mana-mana, kenduri kendara di mana-mana, kadang-kadang kita lupa kita ni hamba Allah yang bertakwa, hamba Allah yang rukuk sujud pada Allah. Kadang-kadang kita lupa. Ni kita nak cerita takwa ni. Orang yang takwa, yang dia tutup aurat dalam solat, dia bawa perangai dia, perilaku dia, tingkah laku dia dalam solat ni keluar solat. Pakaian dia dalam solat ni dia bawa keluar solat. Cuma tak pakai telekung lah. Nak pergi kenduri kahwin pakai telekung tak? Tak pakai telekung, pakai benda. Tukar tadi tudung Siti Khadijah, ni tukar tudung
Telekung tadi ni telekung, tudung. Nasa nak pergi kenduri kahwin tukar pakai tudung dah. Aryani ke, Aryana ke, macam-macam nama lah. Dan kekalkan apa ni yang saya sebut tadi, luluh puspakum syar'i tu. Itu baru betul. Jangan lupa tu. Jangan lupa. Kalau tak, kita hanya mampu buat yang disuruh, kita tak mampu tinggal yang dilarang. Maka dia tak jadi takwa juga. Tak jadi takwa. Tu kesimpulan cara umum takwa macam tu. Hak disebut dalam khutbah Jumaat, hari Jumaat, penting tak? Penting. Pasal apa jadi penting? Dengan sebab sebut setiap hari Jumaat itulah menggambarkan penting. Dia jadi tazkirah wajib setiap minggu dalam qaryah kita, di masjid kita, di surah kita, surah Jumaat kita. Setiap kali hari Jumaat, sebelum kita solat Jumaat, pesanan takwa jadi rukun khutbah. Tak sebut rukun khutbah berkaitan dengan takwa ni Jumaat hari tu, tak jadi Jumaat. Jadi apa? Tak jadi Jumaat, jadi Zuhur. Sepatut 2 rakaat je. Tak jadi 2 rakaat, jadi berapa? Jadi 4 rakaat. Pasal apa tak jadi 2 rakaat? Dengan sebab tak cukup syarat, tak cukup rukun atas mimbar tadi, iaitu salah satu rukun daripada 5 rukun khutbah, iaitu pesanan kepada takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pentinglah tu. Ya, penting. Nabi bagi tahu, aku wasiatkan kepada kamu supaya bertakwa pada Allah, sebagai kesimpulan untuk kita jaga diri kita dan beramal dengan apa yang telah kita ada, yang telah kita belajar. Itu Nabi bagi tahu. Benda-benda penting ni Nabi bagi tahu ni. Pasal dia jadi kesimpulan. Biasa kalau kita mampu buat yang disuruh, mampu tinggal yang dilarang, insya-Allah terbaik. Tapi kalau jalan seiring je, masa buat, masa tinggal, masa rajin buat, masa malas tinggal. Ni masalah dia panggil. Masalah. Sebab tu kita kena pegang betul-betul hukum hakam agama. Ada perintah wajib, ada perintah sunat. Yang wajib ni kita kena buat sedaya upaya kita, kecuali uzur syar'i je. Hak boleh kita tinggal dengan sebab uzur syar'i je. Lain pada tu saja-saja tak boleh. Sunat pula. Sunat kalau kita ada kekuatan, kita buat. Malah kalau malah tak buatlah kan. Maknanya kita buat dapat pahala, tak buat tak dapat apa, rugi umur lah kita. Maknanya yang sunat, kalau kita tahu banyak benda sunat ni, tak mampu nak buat semua, kita jangan tinggal semua, buat yang kita mampu. Masa sihat, masa kita ada kelapangan, masa muda, masa hidup ini, kita ambil peluang-peluang tersebut sebelum datang kesempitan kepada kita. Kita buat yang terbaik. Tak mampu buat semua, jangan tinggalkan kesemua sekali. Lepas tu bukan sekadar tu. Dalam kehidupan kita ni bukan ada wajib dengan sunat saja je. Dia ada larangan. Larangan ni ada haram, dia ada makruh. Haram ni kita wajib tinggal. Benda yang diharamkan oleh syarak, oleh Allah Ta'ala, wajib kita tinggal dalam keadaan apa sekalipun, kecuali uzur syar'i. Uzur syar'i yang haram pun jadi harus. Yang haram jadi harus. Bila? Masa uzur syar'i. Antara contoh benda haram, bila mana depan dengan keuzuran menjadi penyebab kita ni terpaksa ketika itu, maka harus contoh lapar. Kita terlalu lapar sangat. Lapar yang boleh menyebabkan hilang nyawa. Kita sesat dalam hutan, cari dah makan minum yang halal, tak jumpa. Binatang-binatang yang halal dimakan, tak jumpa. Yang haram dimakan, yang ringan sikit dari segi sudut tegahannya pun tak ada. Yang ada apa? Biawak, tak jumpa biawak. Monyet, tak jumpa monyet. Walaupun tak boleh juga tu.
haram juga. Tapi hak kita jumpa apa? Hak kita jumpanya khinzir. Hak kita jumpanya babi je. Hak lain tak jumpa. Sedangkan kita ketika tu separuh nyawa dah. Darurah ketika itu kita kena ambil babi tersebut. Kita ambil qadar mana? Sekadar nak jaga nyawa. Harus bagi kita, tapi haram bagi orang di luar sana. Maknanya dibolehkan bagi kita masa keuzuran itu nak jaga nyawa tu, diharamkan kepada sahabat-sahabat di luar sana yang tidak ada berdepan dengan suasana tersebut. Kita pun ambil, makanlah. Makan qadar mana? Sekadar nak jaga nyawa. Jangan kenyang. Jangan kenyang. Lah jaga nyawa dah okey dah, boleh teruskan perjalanan, tinggal. Jangan pikul sepaha. Dah makan sikit, sedap rupa-rupanya. Kita pun pikul satu paha, sambil-sambil cari yang lain. Boleh aja? Tak boleh. Tak boleh. Walaupun rasa rupa-rupanya orang kata haram-haram ni, kita rasa sekali sedap rupa-rupanya. Tak boleh kita ambil untuk kali seterusnya, kecuali uzur syar'i. Tak boleh pikul satu paha, tak boleh, kena tinggal semua. Teruskan perjalanan. Kalau berdepan dengan suasana tu pula, kena cari pula. Tu benda haram. Maknanya benda haram kita wajib tinggal, kecuali uzur syar'i, dia ada sempadan dia. Baru harus. Seterusnya ada tegahan lagi. Apa benda? Makruh. Makruh ni kalau kita tinggal, makruh ni benda yang Allah Ta'ala tegah kita dalam keadaan kalau kita buat tak dosa, tapi Allah Ta'ala tak suka kita kalau kita buat benda makruh. Bila kita dah buat, kita pun berhenti buat benda makruh tu. Kita buat sebelum ni makruh, tiba-tiba kita berhenti, kita dapat pahala. Dengan sebab kita lawan nafsu untuk berhenti dan tinggalkan perkara makruh itu, maka kita dapat pahala dengan sebab kita lawan nafsu meninggalkan perkara makruh itu. Sambung lepas laungan azan, insya-Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma rabbana maqam Allah. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Itulah takwa. Buat yang disuruh, tinggal yang dilarang. Manakala takwa di dalam Al-Quran, Imam Ghazali buat satu kesimpulan tentang takwa yang disebutkan di dalam Al-Quran. Dia kata takwa dalam Quran ni disimpulkan kepada 3 pecahan penting. Pecahan yang pertama al-khasyatu wal haibah, iaitu takut dan gerun. Takut dan gerun semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Ghazali kata dalam Quran ni dipecahkan pada 3 pecahan takwa. Yang pertama takut dan gerun semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kerana selain Allah tak boleh memberi kesan apa-apa. Selain Allah dia panggil makhluk. Bila mana makhluk tak ada kekuatan, tak ada boleh beri kesan apa-apa kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maknanya bagi orang yang bertakwa, dia kena takut, dia kena gerun hanya kepada Allah. Kepada makhluk Allah tak payah takut, tak payah gerun. Pasal apa? Pasal makhluk tak boleh beri kesan apa-apa pun kecuali dengan izin Allah. Sebab tu kita baca la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan izin Allah Al-Aliyyul Azim, yang maha tinggi lagi maha agung. Sebab tu kita kalau nak dapatkan kekuatan, kita kena banyak baca la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kadang-kadang malah juga, mari perasaan malah nak datang masjid ni, tambah-tambah hujan, tambah-tambah kita ni balik kerja jalan jam, mari rasa penat badan, maka kena zikir la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Pasal apa? Pasal kekuatan ni Allah Ta'ala punya, bukan kita punya. Lebih lagi kekuatan untuk nak buat amal ibadah, kekuatan untuk melakukan ibadah ni dikenali sebagai taufik, itu Allah Ta'ala punya, bukan kita punya. Sebab tu kita kena zikir banyak-banyak, minta dengan Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala bagi kekuatan pada kita dalam melakukan ketaatan, dan bagi kekuatan pada kita untuk meninggalkan segala bentuk maksiat dan larangan Allah. Semua tu dalam genggaman kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tak ada apa-apa, cuma kita kena faham hukum, kena faham segala perintah dan larangan Allah ni kita kena faham, supaya kita ni tak tersalah dalam letak kekuatan kita tadi kepada perkara yang terlarang. Daya yang ada pada kita ni jangan kita guna kepada perkara-perkara yang ditegah oleh Allah Ta'ala. Tu yang kita mengaji hukum syarak, kita mengaji hukum hakam ni tujuan supaya jelas pada kita yang mana boleh, hak mana tak boleh, yang mana perintah, yang mana larangan. Bagi jelas pada kita semua. Sebab tu tak cukup dengan kita mengaji berkaitan dengan hukum hakam agama, mengaji fiqh supaya boleh beza antara halal haram, perintah dan larangan. Kita disunatkan memperbanyakkan doa supaya Allah Ta'ala bagi pada kita kekuatan untuk nak membezakan yang hak dengan yang batil. Kadang-kadang jadi keliru, sama je ni, tak sama. Yang hak tu hak, yang batil tu batil, halal tu halal, haram tu haram, tak sama. Sebab tu kita kena berdoa dalam suasana kita hari ni, lagi kena banyak doa ni. Keliru tak tahu nak pilih hak mana satu. Pasal apa? Warna-warni macam-macam. Sebab tu kalau kita tidak ada pendekatan keagamaan, jadi keliru. Kalau kita tak datang dengan pencerahan di masjid, di surau,
kuliah maghrib, kuliah subuh daripada alim ulama kita, keliru. Sebab tu kena minta. Kita minta untuk diri kita, minta untuk seluruh umat, supaya Allah Ta'ala bagi kekuatan pada kita untuk menilai yang hak itu hak, yang batil itu batil. Tu kita berdoa, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba' wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ni kita kena berdoa banyak-banyak supaya boleh kena pasti. Kita minta, ya Allah, tunjukkanlah pada kami yang benar itu benar. Minta Allah Ta'ala tunjuk pada kita semua yang benar itu benar, dan berilah kekuatan pada kami untuk kami beri sokongan dan beramal dengan kebenaran itu. Ini kena minta. Dan pada masa yang sama kita minta, ya Allah, tunjukkanlah pada kami yang batil, yang salah, yang sesat itu benar-benar sesat, benar-benar batil, benar-benar kita nampak ianya sebagai salah satu larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan minta Allah Ta'ala bagi kekuatan, bagi rezeki pada kita untuk kita mengelak diri kita daripada terjerumus daripada kebatilan itu. Ini kena minta dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tak, zaman kita hari ni kelirulah tuan-tuan. Kita sama je. Tak sama tuan-tuan, yang hak tu hak, yang batil tu batil. Mana sama? Sebab tu kita nak ambil yang hak, ketepikan yang batil. Saya ada pergi satu surau. Satu surau ni ada seorang Pak Haji. Dia jumpa masa makan. Kata pasal apa tanya masa makan? Dia kata, malulah ustaz, nak tanya ramai-ramai ni, takut-takut soalan kita ni semua orang tahu dah. Takut-takut soalan ni dianggap soalan bodoh, pasal kita tak mengaji tinggi, orang kampung. Bagus juga merendah diri pakcik ni. Dia kata, saya duk terfikir lama dah nak tanya mana-mana ustaz di kuliah maghrib ni, tapi duk jaga-jaga, takut-takut. Ustaz ni kata soalan macam ni pun tanya. Lala sekali datang Ustaz Nazri ni, dia kata ada rasa keinginan nak bertanya. Kata tanyalah. Banyak pun tak apa tanya. Saya ni jenis macam ni, kata. Orang tanya, saya suka nak menjawab. Benda hak saya tahu, saya jawab dengan ilmu hak ada pada saya. Lepas tu, kalau tanya benda hak saya tak tahu, saya jawab benda. Saya jawab tak tahu. Macam tu senang kan. Benda hak kita tahu kita jawab lah. Hak tak tahu nak jawab macam mana, kita tak tahu. Maknanya tanya orang lain lah. Ataupun kita balik rumah, rujuk semula kita, balik semula sini, kuliah akan datang, baru jawab. Tak apa juga macam tu. Lalu dia pun tanya, dia kata, Ustaz, minta maaf, dengan suasana yang ada pada hari ini saya cukup-cukup keliru. Kalau zaman dulu-dulu tak keliru sangat, dia kata. Pasal apa? 2-3 menjak ni semua orang nak berjuang Islam belaka, dia kata. Semua orang nak bercakap agama belaka. Sehingga di kalangan mufti-mufti pun ada. Kita tengok bersepakat, ada yang tak bersepakat. Sepatutnya mufti ni dalam bab agama ni satu je. Sepakat semua sekali, tak ada khilaf dah. Kecuali ni susah nak cerita sikit. Kecuali sepatutnya sepakat elok je. Tiba-tiba ada juga mufti hak bening kepala. Dia kata masalah ni menjadi menghantui kita ni. Kadang-kadang tak lena tidur. Pasal apa jadi tak lena tidur, saya tanya. Dia kata takut-takut kita ni tidur dalam keadaan fikiran kita ni tersalah bagi sokongan. Takut-takut sokongan kita, fikrah kita ni fikrah yang batil di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagus pakcik ini kata. Yalah, dia kata, Ustaz, keliru saya. Warna-warni politik pun saya keliru hari ni. Kejap-kejap muncul warna baru, kejap-kejap warna baru timbul. Macam mana nak saya nak pilih? Saya tak mengaji tinggi. Dah lah tak mengaji tinggi, dah berumur dah. Dekat 60, dekat dengan 70 dah umur. Risau, takut-takut pejam waktu malam, tak celik lagi waktu pagi, dia kata. Bersungguh-sungguh dia nak tanya. Kata apa nak susah?
Bila mana kita keliru, Quran akan jawab pada kita. Saya pun baca satu cebisan ayat Quran pasal sambil-sambil makan kan, tak boleh baca ayat panjang-panjang, nanti tak jadi makan. Saya baca ayat pendek lah, cebisan pendek. Allah Ta'ala bagi tahu, fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allah war Rasul. Allah Ta'ala bagi jawapan pada kita. Kalau berlaku pertikaian, perdebatan, tak boleh nak selesai masalah, maka kata Allah, selesaikanlah masalah itu dengan cara kamu kembali kepada Allah dan Rasul. Maknanya kembali kepada Quran dan hadis. Lepas tu saya sebut lagi satu hadis. Saya terjemahlah, pasal masa pun terhad. Saya terjemah satu hadis, dan masa saya jawab tu saya tak terjemah, saya baca hadis tersebut. Saya terjemah hadis. Satu ketika Nabi SAW sebelum Nabi wafat, ni antara hadis-hadis terakhir sebelum baginda SAW wafat. Lalu Nabi bagi tahu pada kita semua, aku tinggalkan kepada kamu dua perkara. Kalau kamu pegang teguh dengan dua perkara ini, istiqamah dengan dua perkara ni, kata Nabi, kamu tidak akan sesat buat selama-lamanya. Kamu tidak akan sesat selama-lamanya, dunia dan akhirat. Maknanya tak ada hak pening, tak ada hak keliru, tak ada hak bermasalah dalam kehidupan kita ni, dalam nak pilih warna-warni kehidupan kita ini. Tak ada masalah. Pasal apa? Jelas daripada hadis Nabi. Nabi kata, nascaya kamu tidak sesat buat selama-lamanya. Apa benda tu? Iaitu kamu berpegang dengan Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Lalu dia kata, ustaz, lepas tu saya nak pilih warna apa? Ustaz baca hadis, sedangkan dalam senario keadaan hari ni warna-warni, macam-macam warna ada. Saya jawab, senanglah, rujuk pada hadis tadi. Tu Haji cari warna-warni yang ada dalam masyarakat kita hari ini, dalam negeri, dalam negara kita hari ini. Warna apakah yang di sebalik itu dasarnya ialah Quran dan hadis, maka istiqamahlah di belakangnya, berilah sokongan tak berbelah bagi kepadanya. Istiqamah biar kita mati bersama dengan dasar Quran hadis ini. Nabi kata tidak akan sesak buat selama-lamanya, dengan maksud dunia dan akhirat kita akan berjaya. Tahu warna apa? Dia sebut selalu dah, oh, kalau macam tu balik malam ni saya tidur lena, ustaz. Baru malam ni nak kena tidur lena, baru jelas ustaz kalau macam ni. Sebelum ni saya duk terfikir, takut-takut tak boleh nak celik pagi esok, Allah Ta'ala tak bagi ruang pada kita dalam keadaan fikiran kita duk celaru macam ni. Kita jawab macam tu, dia apa kalau macam ni kena tambah nasi lemak saleha masa tu. Kita makan sebungkus, dia balon 2 bungkus. Pasal apa? Soalan terjawab. Tu dia bagus pakcik ni. Dengan sebab dia tanya soalan, saya kongsi dengan tuan-tuan pula. Tuan-tuan kena terima kasih dengan dia. Pahala dapat kat dia juga. Pasal apa? Pasal dia tukang tanya, saya jawab, kongsi. Walaupun dia tak tanya tepat tuan-tuan, saya kongsi juga. Takut-takut ada di kalangan kita yang masih keliru, tak tahu nak pilih warna apa. Tahu dah warna apa kan? Cari sendiri warna apa. Tapi wallahu a'lam, ada orang jawab rupanya kat belakang sana. Saya bagi tahu Quran dan hadis sebagai dasarnya. Istiqamahlah kita. Nabi kata kita tidak akan sesat buat selama-lamanya. Jangan pilih lagi warna lain. Kalau dah ada warna tu, dasar tersebut dah ada, istiqamah. Biar kita mati dengan dasar tersebut. Kena macam tu. Habis kan? Okey, seterusnya. Lepas tu Imam Ghazali kata lagi, dalam tadi pertama sekali dalam Quran, takwa ni yang pertama sekali al-khasyah wal haibah. Takut dan gerun semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kata Imam Ghazali, at-ta'ah wal ibadah. Takwa ni ta'at dan ibadah, tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ta'at dan ibadah kita ni semata-mata kerana Allah, jangan kerana benda lain. Jangan kerana pujian manusia, jangan kerana habuan dunia, jangan kerana pangkat darjat, jangan kerana cari nama. Satu je,
ibadah kita, ketaatan kita kerana nak cari redha Allah. Bila mana dapat redha Allah, insya-Allah kita selamat. Walaupun kita berdepan dengan caci maki makhluk, walaupun kita berdepan dengan kemarahan makhluk, asalkan kita dapat redha Allah. Pasal benda baik ni, sejarah dah tunjuk pada kita. Nabi kita sebat Islam berdepan dengan caci maki kan. Nabi berdepan dengan cemohan. Nabi berdepan dengan halangan-halangan yang pelbagai, lebih teruk daripada kita pada hari ini. Sebab tu walaupun dihalang macam-macam, asalkan kita dapat redha Allah dalam kita melakukan ketaatan pada Allah, dalam ketundukan kita pada Allah, tunduklah kita kepada Allah. Dan sememangnya perutusan kita lahir ke dunia pada hari ini, tujuan dan matlamat yang paling besar sekali ialah lita'abbudillah, kerana memperhambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kerana benda lain. Hak lain tu kecil, hak ni hak paling besar sekali, lita'abbudillah. Dalil dia Allah Taala sebut wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Maknanya tu tujuan. Baik manusia, baik jin, tujuan dia untuk jadi hamba Allah Subhanahu wa taala, untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir sekali disebut oleh Imam Ghazali kesimpulan takwa dalam Al-Quran, iaitu tanzihul qalbi aniz zunubi. Bersihkan hati, bersihkan diri kita ni daripada perkara-perkara dosa dan maksiat, larangan-larangan Allah. Ini takwa. Tak cukup ambil satu, kena ambil ketiga-tiga sekali. Bersihkan diri kita, bersihkan hati kita ini daripada apa? Dari segala benda yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Kena muhasabah diri, tengok balik, buat kesimpulan daripada kita hidup sampai ke hari ini. Ada perkara dosa dengan siapa? Dosa kita dengan manusia, dosa kita dengan Allah. Ada tak solat-solat yang kita tinggal, sepatut kita qada, kita tak qada lagi. Tak cukup dengan cara kita taubat semata-mata, kita kena qada lah. Pasal nak bersihkan diri, nak bersihkan hati kita ni daripada perangai-perangai yang tak sepatutnya, daripada sifat-sifat mazmumah, sifat takabur, sifat riak, sifat ujub, sifat sum'ah dan seumpamanya. Bersihkan semua sekali daripada perkara-perkara dosa tersebut. Maknanya kena taubat, kena istighfar banyak-banyak kita ni. Jadikan budaya kehidupan salah satu perkara yang tak dapat tidak kita kena lakukan dalam kehidupan kita, iaitu istighfar dan taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tu kesimpulan daripada Imam Ghazali. Dia kata takwa nisbah kepada apa yang dirujukkan dalam Quran. Banyak lagi daripada imam-imam yang lain, daripada Sayyidina Ali karramallahu wajhah dipecahkan kepada 4 lain kali cerita. Daripada imam-imam yang lain pun banyak lagi. Dengan kesimpulan kesemua sekali itu buat yang disuruh, tinggal yang dilarang sebenarnya. Itu takwa yang mesti kita jadikan pegangan. Kerana apa? Kerana ianya satu kesimpulan yang paling lengkap kepada kita semua untuk terjemuhkan diri kita sebagai hamba Allah yang betul-betul hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, di sini ada beberapa soalan. Ada beberapa soalan. Masa ada 2 minit lagi nak jawab beberapa soalan macam mana. Okay, kita tengok. Tak boleh baca saya ni. Tulisan doktor. Di sini. Tolong. Benda. Masya Allah. Dengan pencerahan hukum guna kamera plastik berbentuk
untuk Mau. guna apa? Telekung berbentuk besar, bentuk rak. Masya-Allah. Bagaimana Tak boleh baca juga. apakah hukum kecuali terhadap pemimpin yang tidak bertakwa? Macam mana? Berkecuali apa hukum kita berkecuali apakah hukum berkecuali terhadap pemimpin yang tidak bertakwa? Okey, saya jawab hak boleh baca. Hak soalan mula-mula yang pertama dengan kedua ni, saya pun tak boleh baca. Sahabat kita pun tak boleh baca. Pasal kemungkinan hak tanya ni doktor pakar ni. Okey. Soalan ketiga ni, apakah hukum berkecuali terhadap pemimpin yang tidak bertakwa? Betul macam tu kan? Betul kan? Okey. Berkecuali kan? Daripada bagi sokongan kepada pemimpin yang tidak bertakwa. Memang pun tuan-tuan, pemimpin ni benda. Pemimpin. Kata Imam Mawardi, saya nak jawab dengan ambil kesimpulan daripada Imam Mawardi yang karang satu kitab dia Ahkamus Sultaniyah, antara imam yang hebat dalam bab kepimpinan di dalam Islam. Kata Imam Mawardi, pemimpin ni siapa dia? Pemimpin, kata Imam Mawardi, dia kata khilafatun nubuwah fi iqamatid din wa siyasatid dunya bih. Ni kata Imam Mawardi. Pemimpin ni siapa dia? Iaitu pengganti Nabi. Pemimpin ni khalifah, imam, perdana menteri, jemaah menteri, pemimpin. Siapa dia? Pengganti Nabi. Bukan suruh jadi Nabi. Jangan silap faham. Pengganti Nabi pada apa? Fi iqamatid din ataupun fi hifzid din. Pengganti Nabi pada jaga agama. Ganti Nabi dalam meneruskan perjuangan agama. Pengganti Nabi dalam menjaga agama, wasiyasati dunyabi, dan pada masa yang sama mentadbir dunia ini dengan agama. Bila mana semua ada kaitan dengan agama, bila mana ada kaitan dengan pengganti Nabi, sudah tentu kita, bila mana kita tahu pemimpin ini ada ciri-ciri yang menggambarkan dia ni tidak bertakwa kepada Allah. Dengan cara macam mana? Dengan cara melakukan segala bentuk maksiat dan larangan Allah secara terang-terangan dan zahir dalam masyarakat. Pasal takwa tadi macam mana? Buat yang disuruh, tinggal yang dilarang. Tiba-tiba yang disuruh, yang suruh buat dah, tapi yang dilarang masih buat juga. Lebih lagi zaman kita hari ni kan, kita buka TV, rasuah ni boleh kata tiap-tiap hari kan, pecuh amanah tiap-tiap hari duk sebar dalam TV tu kan. Salah laku ni setiap kali buka tengok berita ada je. Maknanya perkara ni tuan-tuan, saya nak sebut tuan-tuan, kalau kita nak cerita kepimpinan, nak bina kepimpinan yang betul-betul takwa, betul-betul takut pada Allah tuan-tuan, dia bukan tengok pada orang tuan-tuan, bukan tengok pada batang tubuh. Kalau kita turunkan pemimpin ni dengan sebab dia ni pecuh amanah, dengan sebab dia ni macam ni salah laku, maknanya dia pada zahirnya pemimpin ini pemimpin yang tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ciri-ciri pada zahirnya, hakikat serah pada Allah Ta'ala. Cara hakikatnya nak buat macam mana kita kena macam ni tuan-tuan. Jangan tengok pada batang tubuh semata-mata.